Hafiz AJ, seorang pemuda berusia 31 tahun, mengukir namanya dalam dunia seni arca. Bermula dengan minat mendalam terhadap seni sejak kecil, Hafiz tidak pernah mengenal erti putus asa. Malah semangatnya itu kini dia berjaya membuka perniagaan sendiri selain mempunyai galeri seni untuk orang ramai berkarya dan mengekspresikan diri di Kelang. Jom kita ikuti kisah Hafiz ini. Assalamualaikum, hai, saya Hafiz AJ. Saya berasal daripada Sabah, menetap dekat Kelang, Batu Belah, Selangor. Saya dah berkecimpung dalam arena ni lebih kurang 10 tahun. Selepas saja grad, saya terus bekerja dalam menghasilkan sculpture ataupun seni arca dimensi. Setelah saya bekerja dalam 2 tahun dan saya pun buka syarikat sendiri untuk terus membuat karya seni arca ni. Okey, baik, ini adalah salah satu contoh karya seni saya yang arca. Bahan yang saya gunakan adalah semen dan juga rotan. So, untuk menghasilkan karya seni ni saya perlukan dalam masa 1 minggu. Okey, sebab kita ada masa untuk bahan tu kering dan baru kita boleh masukkan finishing, painting dan boleh dapatkan hasil yang macam ni. Ini adalah salah satu arca yang berskala kecil. Kalau kita boleh panggil table sculpture. Saya juga ada buat beberapa public sculpture yang tu boleh kita panggil commission lah daripada kita punya klien untuk menghasilkan public sculpture ataupun iconic structure lah. Okay, salah satu yang kita dah hasilkan dekat Everton, Pulau Keri, ada beberapa sculpture kita buat. Yang latest kita dah buat dekat Semua House, satu fiberglass tinggi dalam 22 kaki tinggi. So untuk sculpture yang bekerja bersama kumpulan kita, yang paling besar kita buat adalah dekat Gamuda Curve, iaitu shape yang tu konkrit semen, and then kita carving kain. Yang tu dalam 20 artis lah, tapi majoriti sini structure ambil masa setahun. Tapi itu bukan kita buat, itu memang specialist structure buat besi kan, dia punya construction besi tu. And then bila nak buat kapal tu kita yang buat. Bawah kan ada batu, tu kita buat lah. Okay, untuk menghasilkan satu karya seni tu ataupun arca, karya tersendiri ataupun personal artwork, setiap artis tu dia akan mulakan dengan idea dan ataupun inspirasi dari mana artis tu dia akan menghasilkan karya dengan berdasarkan pengalaman ataupun naratif cerita. Ada sesetengah artis dia punya tema tu misalkan politik ataupun dia punya self experience. So kalau macam saya, mostly karya saya ni adalah experience environment dan bagaimana saya membesar sekeliling saya, dan saya mendapat idea tu daripada journey ataupun perjalanan saya dalam hidup membesar. Kita dapat lihat dekat karya yang ni, salah satunya yang ni, kalau kita tengok batu, saya buat batu sebabkan dekat sekeliling kampung saya tu Gunung Ganang, so Bukit Bukau. Jadi batu tu memang dah saya selalu nampak dan saya sangat dekat dengan visual batu tu lah.
Dan dekat sini pula saya masukkan elemen ataupun subjek rotan. Jadi rotan ni saya keluarga saya kita membesar dengan tinggal macam nenek saya, kita tinggal dekat rumah buluh ataupun bambu lah, rotan. Jadi masa kecil-kecil tu kita punya alas lantai rumah pun rotan, bambu. Jadi yang tu dekat dengan saya. Jadi saya stylizekan ataupun saya jadikan subjek-subjek yang dekat dengan saya ni jadikan satu karya yang baik. Pada awalnya saya rasa semua masalah ataupun isu ni setiap orang akan hadapi. Macam contohnya saya sendiri, awalnya ibu bapa saya dia memang tidak faham apa yang saya buat, dan saya melanjutkan pelajaran sampai ke universiti dengan ambil seni. Awalnya ibu ayah saya dia nak anak sekurang-kurangnya ada kerja macam polis, cikgu. So jadi bila dia tahu anak dia ni sendiri macam nak ambil seni, apa boleh buat dengan seni, macam mana masa depan dengan buat seni ni. Jadi saya yakinkan ibu dan ayah saya, kita belajar sampai kita ikut jalan yang betul dan kita berada di tempat yang betul. InsyaAllah apa yang kita usahakan tu boleh dapat yakinkan ibu dengan ayah kita yang apa yang kita buat ni ada masa depan. Macam saya sekarang, sebenarnya dalam seni ni kita banyak boleh cabang yang kita boleh pergi. Contohnya kalau minat dalam grafik boleh buat macam designer, digital art. So macam yang saya ambil seni halus. So seni halus ni dia sebenarnya ibu kepada seni, sebab dia akan belajar semua basic dari drawing, macam mana nak drawing yang kita hasilkan yang 3 dimensi drawing, dan sampailah ke fabrication nak buat karya tu. Kalau kita cerita pasal harga karya ni ataupun harga produk yang kita buat ni, contohnya kalau saya cerita untuk personal artwork, macam artis punya karya, idea dia nak buat apa, yang tu harga dia berbeza dengan commission. Sculpture yang kita buat yang commission, yang orang bagi satu reference, orang bagi satu gambaran, akan dia bagi kita dan kita buat, yang tu harga dia berbeza dengan karya yang kita hasilkan sendirilah, idea kita. So saya akan boleh kongsi kalau untuk personal artwork atau karya kita yang sendiri, kalau dalam saiz macam ni, dalam satu kaki ataupun table sculpture yang kecil, satu kaki, range harga dia kita boleh pergi dalam 2,000 ke 3,000. Yang tu juga kita tengok sejauh mana kita dah berkecimpung dalam art scene, seberapa aktif kita berpameran, dan kat situ lah kita adalah harga-harga yang ditetapkan lah mengikut artis tu. So dia ada macam, kalau kita baru lagi dalam scene, kita masih berpameran pun tak berapa banyak, so harga kita tu dia ada beberapa ni lah. And then kalau commission pula, harga tu dia lagi rendah sikit lah, sebab kita just jadi fabricator ataupun tukang buat karya tu. Kalau setakat ni yang paling besar kita pernah buat, contohnya macam Everton lah, kita ada buat satu arch gerbang
satu arch tu tinggi dalam 20 kaki. Yang tu kita dapat harga dalam 70 ribu. Sebab dia berbeza juga, sculpture yang permanent, yang kekal, dan juga sculpture untuk prop ataupun event yang temporary. So harga tu pun dia agak berbeza juga. Harga berbeza tu sebab material. Kalau kita buat karya yang temporary, macam contohnya untuk event kan, selalu kalau ada event, contohnya yang baru ni kita buat untuk Asia punya Chinese New Year, kita buat satu dragon. So yang tu temporary sebab dia pakai untuk event tu saja, untuk perayaan tu saja. Kita pakai material yang bukan kekal dan dia boleh tahan, tapi dia boleh tahan sepanjang event tu lah. So yang tu harga dia pun tak mahal. Kalau kita buat public sculpture, contohnya public sculpture outdoor yang permanent, dan yang tu harga dia pun lain. So sebab kalau kita buat public sculpture outdoor, material biasanya besi, stainless steel, mild steel. Kalau macam kita specialist to fiberglass, jadi harga tu pun mahal lah. Okay, ni adalah salah satu arca ataupun sculpture yang kita tengah usahakan nak siap. So yang sebelum kita nak hasilkan satu arca tu, kita kena ada konsep and then drawing, dan kita dah ada drawing, baru kita boleh come out dengan fabrication punya part lah. So ni design untuk sculpture flower. Okay, so kita akan agihkan dia punya proses tu. Contohnya proses awal kita kena bentuk menggunakan polystyrene. Kita kena bentuk menggunakan polystyrene. Lepas tu bila kita dah dapat bentuk yang kita nak tu, kita dah buat finishing, dan kita proses laminate fiber lah untuk keraskan ni. Okay, untuk size sculpture ni kita perlu dalam sebulan, sebab dia punya proses tu agak banyak, dari carving form, and then kita laminate fiber, and kita finishing dan painting. Okay, baik. Proses paling awal untuk buat sculpture, kita kena carving dulu lah. Kita carving ikut form yang kita nak. So macam sekarang ni saya tengah carving base untuk bunga ni. So bunga ni dia nak flow dia, nature flow dekat dia punya base. So kita carving ikut bentuk yang kita nak. Kita nak dia macam bunga punya tu, carving dulu. Okay, selepas kita carving, kita akan laminate form tu dengan aluminium foil. Tujuannya adalah supaya apabila kita masukkan resin, nanti form tu dia tak akan burn lah. Sebab resin ni dia panas. So bila kita direct terus sapu dekat form, kita punya form akan burn. So kita punya form, kita punya bentuk tu nanti dah rosak lah. Jadi proses untuk masukkan resin tu, kita kena foil dulu. So macam ni lah rupa dia. Okay, baik. Dah selepas proses aluminium kita cover form, dan kita dah boleh laminate resin tu, kita laminate. Dan kalau kita tengok dalam ni ada aluminium foil still nampak lagi, dan kita laminate resin tu dah dia boleh kekalkan lah bentuk yang kita nak tu. So selepas kita dah masuk resin,
dah dry, dah kering, and then kita boleh buat finishing. Finishing tu contoh dia macam ni. Kita nak bagi licin, kita boleh letak polipati lah, selalu orang guna untuk repair kereta, semen kereta orang panggil kan. So kita boleh buat finishing dia nak bagi licin. Okay, baik, ini adalah salah satu arca instalasi yang saya buat. Okay, idea ni sebenarnya daripada arkitek rumah panjang kaum saya sendiri, iaitu kaum Murut. Okay, arca instalasi ni saya buat bersama teman-teman komuniti saya yang ada dekat Batu Belah ni. Sebenarnya karya ni juga kita hantar untuk pertandingan bakat muda sezaman, Balai Seni Negara punya anjuran lah. So untuk karya ni pun kita ada dapat award juga. Dekat atas ni saya dan teman-teman pelukis Batu Belah community, kita selalu lepak, ngopi dekat atas ni, dan kita selalu berbicara tentang seni lah antara satu sama lain, dan bagi pendapat idea masing-masing untuk kita punya karya. So, kita sembang dekat sini dan lahirlah satu idea untuk buat kafe. Sebab semasa sembang, semasa kita bersantai dengan kawan-kawan pelukis dekat sini, saya selalu buat kopi. Kopi tu adalah kopi Tenom daripada Sabah. Sebab kopi tu memang saya bawa daripada Sabah, dan kopi tu kawan-kawan selalu suka nak minum. Dan diorang cakap kenapa tidak buatlah kafe untuk community, untuk kita punya community, buat kafe. Awalnya saya pun tidak berani lagi untuk sahut cabaran tu, tapi saya cuba, dan mulanya saya buka kafe ni untuk kita punya community saja dulu. Tidak terbuka untuk public lah. Semakin hari kawan-kawan pun cakap kenapa tidak open to public. So kita punya tempat ni public pun dapat tahu wujudnya ada komuniti seni dekat Batu Belah ni. Jadi saya buka lah kafe, open to public, dan alhamdulillah sekarang dah masuk 2 tahun. Setahun pertama tu kita dah ada dapat sambutan, dan tahun kedua ni bila dah ada satu masa tu viral sekejap dekat TikTok, dan ramailah orang kenal tempat ni. Jadi pandangan yang positif juga, sebab public ataupun orang yang tidak tahu yang ada wujudnya komuniti pelukis ataupun pelukis ni, dapat tahulah, kita dapat kongsi ataupun, dan public boleh expose dengan apa yang kita buat lah. Sebab kita ada kafe, dan dekat bawah kita ada ruang pameran, ruang kecil lah, pameran seni. So bila ada kita buat pameran, dan kita open to public tengok pameran, so siapa yang tak pernah datang galeri atau pergi mana-mana pameran, so diorang dah boleh expose lah yang tidak tahu pasal adanya komuniti seni, adanya pelukis macam kita ni lah. Okay, ruang yang ada ni, ruang nafas syahdu yang tidak seberapa besar ni, kita alu-alukan kepada semua penggiat-penggiat seni untuk berpameran dekat sini. So kalau ada idea ataupun ada itu dah tengah pasang peluang nak berpameran dekat sini, boleh kita alu-alukan datang ke sini dan kita berpameran bersama.